Selamat datang ke program Bijak Kimia Sistem 4 Semester Anjuran Unit Kimia Kolej Matrikulasi Kedah. Penceramah bagi slot 1 adalah saya, Puan Faizah binti Abu Bakar. Doa penerang hati. PSPM adalah singkatan bagi Peperiksaan Semester Program Matrikulasi. Bagi sesi 2020-2021, kertas kimia DK014 dijangka akan diadakan pada 11 Januari 2021 pada hari Isnin. Masa peperiksaan adalah pada 2.30 sehingga 4.30 petang, iaitu selama 2 jam sahaja. Dari segi pentaksiran, setakat ini kita telah melepasi bahagian continuous assessment dengan peruntukan markah yang diberikan untuk ujian amali, laporan amali dan juga laporan tugasan. Manakala dari segi writing test ujian, kita telah melepasi summative assessment test ataupun UPS. Oleh itu, hanya tinggal examination ataupun peperiksaan PSPM dengan peruntukan markah sebanyak 40%. Dari segi aras taksonomi, sebelum ini dalam UPS, aras taksonomi yang terlibat adalah C1 dan C2 iaitu aras pengetahuan dan pemahaman. Manakala untuk PSPM, aras yang terlibat adalah C3 iaitu aplikasi. JPU, jadual penentu ujian. Bagi semester ini, pelajar telah belajar sebanyak 9 topik. Walau bagaimanapun, topik yang ketujuh iaitu chemical bonding tidak termasuk dalam PSPM kerana peruntukan markah telah diperuntukkan untuk laporan tugasan. Oleh itu, untuk chapter 1 matter, markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 5, atom, molecules and ion 11, mole concept 11, chemical equation and stoichiometry 15, electronic configuration 11, periodic table 5, chemical equilibrium 11 dan reaction kinetic 11. Jumlah keseluruhan markah adalah sebanyak 80. Kertas soalan PSPM di K014 ini adalah contoh muka hadapan. Jumlah keseluruhan soalan adalah 8 dengan peruntukan markah sebanyak 80 dan pelajar wajib jawab semua soalan dalam masa 2 jam sahaja. Turut diberikan adalah senarai proton number ataupun atomic number dan juga relative atomic mass ataupun AR. Juga diberikan senarai pemalar yang boleh dirujuk oleh pelajar seperti maklumat tentang molar volume of the gas at STP and room temperature, Avogadro's number, convert the unit of volume, unit of pressure and so on. Rujukan bagi slot 1 Bijak Kimia SES kali ini adalah soalan pra PSPM set 1. Question 1, 5 marks. 1A. Classify each of the following as an element, compound or mixture. Kelaskan setiap yang berikut sama ada unsur, sebatian atau campuran. 1. Water, air. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen yang bergabung secara kimia. Oleh itu, air adalah compound. Chocolate chip cookie. Biskut chip coklat adalah gabungan gula, tepung, chip coklat dan bahan-bahan masakan yang lain. Oleh itu, ia adalah mixture, campuran. B. Label each process as a physical or chemical change. Labelkan setiap proses berikut sama ada perubahan fizikal ataupun perubahan kimia. 1. A piece of metal is bent in half. Logam dibengkokkan separuh. Okay, jadi kita tengok contoh logam besi. Apabila dibengkokkan, apa yang kita dapat perhatikan adalah perubahan daripada lurus menjadi bengkok. Walau bagaimanapun, komposisi ataupun formula bahan tersebut tidak berubah. So, the answer is physical change. 2. Methanol is burned and leave a residue. Metanol terbakar dan meninggalkan baki. Okay, jadi kita tengok contoh, kita letak metanol dengan formula CH3OH dalam satu bekas. Okay, dan kemudian kita buat combustion ataupun pembakaran. Maksudnya kita supply api lah, heat energy. So, apa yang berlaku seterusnya adalah bahan tadi, metanol akan bertindak balas menghasilkan produk yang baru iaitu karbon atau jelaga yang dimaksudkan dengan residu tadi tu.
hijau. Okey, dan juga wak air. Oleh itu, disebabkan terdapatnya perubahan komposisi kimia dan pembentukan produk baru, the answer is chemical change. Third, an aspirin is crushed into a fine powder. Aspirin dipecahkan menjadi serbuk yang sangat halus. Jadi kita tengok pil aspirin dengan formula C9H8O4. Okey, jadi apabila kita pecahkan menjadi serbuk yang sangat halus, hanya perubahan fizikal daripada saiz besar kepada saiz kecil sahaja. Walau bagaimanapun, sebelum dan selepas formula aspirin tetap sama, iaitu C9H8O4. The answer is physical change. Okey, dari segi pemarkahan, setiap jawapan akan mendapat 1 markah. Metal, jirim. Metal consists of pure substance and mixture. Pure substance consists of elements and compound. Okay, bahan tulen terdiri daripada unsur dan sebatian. Mixture, campuran, terdapat 2 jenis iaitu homogeneous dan juga heterogeneous. Chemical and physical changes, perubahan kimia dan perubahan fizikal. Perubahan kimia merujuk kepada satu keadaan apabila tindak balas kimia membentuk produk yang baharu. Manakala physical change, perubahan fizikal merujuk kepada satu keadaan apabila suatu jirim berubah tetapi komposisi kimianya tidak berubah. Seperti contoh-contoh yang diberikan. Pop quiz 1. Electroplating process is a physical change or chemical change. Proses penyaduran adalah satu perubahan fizikal atau perubahan kimia. The answer is chemical change because there will be reaction of oxidation and reduction. Question 2, 11 mark. Terdapat 11 peruntukan markah bagi soalan yang kedua. 2A, define isotope. Berikan maksud bagi isotope. Isotopes are two or more atoms of the same element that have same number of proton but different number of neutron. Isotopes adalah dua atau lebih atom-atom yang terdiri daripada unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama namun bilangan neutron berbeza. Sebagai contoh, isotop hidrogen ada 3 jenis iaitu protium dengan proton nombor 1, deuterium proton nombor 1, tritium juga proton nombor 1. Yang berbeza adalah jumlah neutron ataupun nucleon number yang akan turut berbeza. 2B, give the number of protons, neutrons and electrons in each of the following species given bromide ion and barium ion. Untuk soalan 2B, pelajar perlu mengenal pasti berapakah bilangan proton, neutron dan juga elektron bagi spesies yang telah diberikan. Dengan merujuk kepada isotope notation, angka di bawah merujuk kepada proton number. Angka di atas pula merujuk kepada nucleon number. Simbol negatif dan positif pula merujuk kepada charge bagi spesies tersebut. Antara ketiga-tiga zarah subatom ini, proton yang akan dapat dikenal pasti terlebih dahulu menerusi nilai bagi proton number. Oleh itu, number of proton bagi Br- adalah 35 dan untuk barium adalah sebanyak 56. Seterusnya adalah number of electron yang dapat dikenal pasti menerusi charge bagi ion tersebut. An ion bromine terbentuk apabila atom bromin yang mempunyai elektron sebanyak 35 menerima elektron sebanyak 1. Charge negative 1 membawa maksud lebihan 1 elektron. Oleh itu, jumlah keseluruhan elektron adalah 35 elektron yang asal tambah 1 elektron bersamaan 36. Untuk cation barium pula terbentuk apabila atom barium kehilangan sebanyak 2 elektron. Charge positif 2 di sini merujuk kepada pengurangan elektron sebanyak 2. Oleh itu, jumlah keseluruhan elektron adalah elektron yang asal sebanyak 56 tolak 2 elektron. Bakinya adalah 54. Seterusnya adalah bilangan neutron yang boleh dicari menerusi formula nucleon number, iaitu nucleon number bersamaan number of proton plus number of neutron.
Oleh itu, untuk mencari bilangan neutron bersamaan nuclear number minus number of proton. The number of neutrons for both species are 44 and 74. Dari segi permarkahan, each of these value will get 1 mark. Jadi, jumlah keseluruhan markah adalah 6. C. For each of the following ionic compounds, identify an ion and cation. Untuk setiap sebatian ionik berikut, kenal pasti anion dan cation. Untuk soalan pertama, Li2CO3 adalah gabungan daripada lithium, Li dan juga CO3. Secara umum, unsur ataupun spesies di sebelah kiri akan mempunyai charge positif, manakala sebelah kanan akan mempunyai charge negatif. Okay, dari segi charge pula, pelajar boleh rujuk kepada nisbah bagi spesies tersebut. Sekiranya tiada angka, bermaksud 1. Oleh itu, pelajar hanya perlu silangkan angka tersebut. Contohnya, lithium mempunyai charge positif sebanyak 1, manakala CO3 mempunyai charge negatif sebanyak 2. Jawapan bagi cation adalah Li plus or lithium ion. Anion CO3 2 minus or carbonate ion. Seterusnya adalah K2C2O4. K2C2O4 adalah gabungan K dan C2O4. Kiri selalunya bercas positif, sebelah kanan bercas negatif. Dari segi nilai charge tersebut, pelajar perlu rujuk kepada nisbah yang terdapat dalam formula. Oleh itu, K bercas positif sebanyak 1, C2O4 bercas negatif sebanyak 2. Cation K plus atau potassium ion. Anion C2O4 2 minus ataupun oxalate ion. Okay, jadi untuk nama-nama ion, positif ataupun negatif, pelajar perlu hafal dan ingat nama-nama tersebut. Dari segi permarkahan, terdapat 4 markah. Okay, setiap formula ini mendapat 1 markah. Formula ataupun nama. Jumlah keseluruhan adalah 4. Soalan 3, keseluruhan markah adalah sebanyak 11 yang dipecahkan kepada 3 soalan dengan 3, 4 dan 4 markah. Soalan 3A, calculate number of aluminium atoms in 0.25 mol of Al2SO43. Jadi, soalan ini minta pelajar mencari berapakah bilangan aluminium atom yang wujud dalam 0.25 mol sebatian ini. Seterusnya, soalan apabila melibatkan pencarian jumlah zarah, pelajar perlu terus mengaitkan dengan nombor Avogadro. Okay, number of particles, bilangan zarah. Zarah di sini merujuk kepada zarah atom, molekul, ion, sebatian dan sebagainya. Okay, jadi kita akan terus kaitkan dengan Avogadro's number, iaitu angkanya 6.02 darab 10 kuasa 23. 6.02 times 10 power of 23 particles per mol. So, jadi untuk 1 mol zarah, sepatutnya jumlah zarah tersebut adalah sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23. Jadi, kita cuba jawab soalan yang pertama. Bermaksud, untuk mengetahui jumlah bilangan atom aluminium, pelajar perlu kenal pasti dahulu apakah bilangan mol bagi aluminium ini. Seterusnya, bagaimanakah kita mahu mencari bilangan mol bagi aluminium atom? Kita akan membuat perkadaran mol ratio dengan kita akan bandingkan mol atom tersebut dengan mol bagi aluminium yang wujud dalam compound. Okay, contoh, in 1 mole of Al2SO4 consists of 2 mole of aluminium. Jadi, pelajar perlu faham dalam 1 mol sebatian tersebut terdiri daripada 2 mol aluminium. Macam mana kita nak tahu? Senang saja, pelajar rujuk kepada nisbah bagi atom yang wujud dalam kompaun tersebut, iaitu sebanyak 2. Okay, seterusnya, kompaun yang diberikan bukan 1 mol, hanya ada sebanyak 0.25 mol. Oleh itu, kalau ikut kaedah perkadaran, ingat balik nilai bawah bahagi nilai atas darab nilai di tepi. 0.25 bahagi 1 darab 2 bersamaan 0.5 mol aluminium.
Setelah mengenal pasti bilangan mol aluminium, seterusnya kita boleh cari bilangan atom aluminium dengan menggunakan formula number of particles equal mole time Avogadro's number. Okey, jadi bilangan mol aluminium telah dikenal pasti iaitu 0.5 mol. Manakala Avogadro's number adalah 6.02 darab 10 kuasa 23. Untuk Avogadro number sama ada pelajar hafal ataupun rujuk di senarai pemalar yang telah diberikan. Final answer is 3.01 times 10 power of 23 atoms. Okay, question 3A. Find the mole of 0.02 cm3 oxygen gas at STP. Jadi soalan dua ini meminta pelajar untuk mengenal pasti bilangan mol bagi oksigen gas pada isi padu 0.02 cm3 pada keadaan STP. Jadi untuk keadaan STP, pelajar perlu ingat semula ia merujuk kepada keadaan gas pada tekanan 1 atm, suhu 0 darjah Celsius ataupun 273 Kelvin, manakala molar volume adalah sebanyak 22.4 desimeter cube per mol. Seterusnya kita akan membuat perkadaran. Kita akan kaitkan mol dengan molar volume. Okey, kita ingin mencari mol, target kita. Jadi dalam kaedah perkadaran kita akan letakkan mol di bahagian kanan. Oleh itu, dengan rujukan pada STP, apa yang kita faham 22.4 desimeter cube merujuk kepada isi padu gas sebanyak 1 mol. Okey, oleh itu jika kita ada sekian isi padu, dalam kes kita oksigen gas wujud sebanyak 0.020 cm3. Kita tukar unit cm3 kepada desimeter cube, iaitu dengan cara bahagi kepada 1000. Ingat, apabila kita tukar nilai yang kecil kepada besar, kita akan bahagi. Okey, dalam kes ini 0.020 bahagi 1000. Oleh itu, jika volume oksigen adalah sebanyak 2.0 darab 10 negatif 5, nilai bawah bagi atas darab nilai tepi akan dapat 8.929 darab 10 kuasa negatif 7 mol. Ataupun pelajar boleh pilih untuk jawab menggunakan formula mol sama dengan volume bahagi molar volume, akan dapat jawapan yang sama. Dari segi permarkahan untuk soalan 3A terdapat 3 markah. 2 markah diperuntukkan untuk soalan 1 iaitu 1 markah untuk mengenal pasti bilangan mol aluminium dan 1 mol untuk final answer. Markah yang ketiga adalah untuk bilangan mol bagi oksigen. Soalan 3B diberikan sebatian orange dengan jisim sebanyak 25 gram. Sebatian orange tersebut terdiri daripada potasium sebanyak 6.64 gram, kromium sebanyak 8.84 gram dan oksigen sebanyak 9.5 gram. Kenal pasti apakah empirical formula bagi sebatian ini. Formula empirik adalah formula yang menunjukkan nisbah teringkas bagi setiap unsur yang wujud dalam suatu sebatian. Kaedah menentukan empirical formula adalah menerusi jadual MMME. Okey, dalam jadual ini, pertama, maklumat akan dikelaskan kepada elemen ataupun atom yang wujud dalam kompaun tersebut. Dalam kes ini adalah potasium, kromium dan oksigen. Seterusnya adalah mencari mass dalam unit gram. Dalam soalan ini telah diberikan. Seterusnya adalah mencari bilangan mol. Formula bagi mol N bersamaan mass bahagi molar mass. Mass telah diberikan dalam soalan, manakala molar mass boleh dirujuk dalam senarai AR yang telah diberikan di muka hadapan kertas soalan. Okey, dengan merujuk kepada senarai pemalar, potasium AR adalah 39.1, kromium 52.0, oksigen 16.0. Seterusnya kita akan masukkan nilai tersebut ke dalam formula mol. Okey, berikut merupakan bilangan mol yang telah diperolehi bagi setiap atom. Seterusnya kita akan mengenal pasti manakah bilangan mol yang terkecil. Okey, jadi berdasarkan nilai yang didapati ini,
mol bagi potasium adalah yang paling kecil. Oleh itu, step yang seterusnya adalah mencari mol ratio, nisbah mol. Semua ketiga-tiga mol tersebut akan dibahagikan dengan smallest mol, mol yang terkecil tadi. Untuk potasium dapat 1, kromium dapat 1.004 ataupun 1. Untuk oksigen dapat 3.514 ataupun 3.5. Okey, dalam kes ini sekarang kita telah mendapat bilangan mol, namun kita bermasalah dengan bilangan mol, nisbah bilangan mol bagi oksigen iaitu 3.5. Kita kena dapatkan nombor whole number untuk bilangan mol ini. The mole ratio must be in whole number. 3.5 times 2 equals to 7 to... Okey, jadi ingat pelajar hanya boleh bundarkan sekiranya mole ratio yang diperolehi sama ada 0.9 ataupun 0.1 sahaja. Okey, contoh ya. Sekiranya pelajar dapat 3.9, pelajar boleh bundarkan kepada 4. Sekiranya dapat 3.1, boleh bundarkan kepada 3. Tetapi selain daripada 0.9 dan 0.1, pelajar tak boleh bundarkan. Pelajar perlu darab dengan suatu faktor untuk mendapatkan whole number. Yang terakhir adalah kesimpulan untuk empirical formula yang diperolehi, iaitu potasium sebanyak 2, kromium sebanyak 2 dan oksigen sebanyak 7. Dari segi pemarkahan pula, 4 markah yang diberikan pertama adalah untuk maklumat mass yang betul bagi ketiga-tiga unsur tersebut, bilangan mol, mole ratio dan juga empirical formula. Jumlah keseluruhan markah adalah sebanyak 4. Soalan 3C, berapakah jisim dalam gram untuk potasium nitrat KNO3 yang diperlukan untuk menyediakan larutan dengan volume sebanyak 250 ml bagi kepekatan atau molariti 3/10⁻⁻2 molar. Okey, jadi target kita sekarang adalah jisim. Jisim boleh dicari menerusi formula mol, iaitu mol sama dengan mass bahagi molar mass. Oleh itu, untuk mencari mass, bersamaan mol darab molar mass. Molar mass tak ada masalah, kita boleh rujuk kepada senarai per molar, namun kita tersekat di bahagian mol, kita perlu kenal pasti apakah mol bagi KNO3. Dengan merujuk kepada senarai per molar, molar mass bagi potasium adalah sebanyak 39.1 gram per mol, oksigen 16.0, nitrogen 14.0. Oleh itu, molar mass bagi KNO3 adalah seperti berikut. Okay, molar mass potasium tambah molar mass nitrogen tambah molar mass oksigen darab 3 bersamaan 101.1 gram per mol. Seterusnya adalah mengenal pasti bilangan mol bagi potasium nitrat daripada maklumat concentration. Formula concentration molarity adalah molarity equal mole solute over volume solution in liter. Okay, now we want to find the mole of solute. We are given molarity which is 3.00 10⁻⁻². This is the molarity of solution and the volume must be in unit of liter. So first we must convert the volume in milliliter into the liter. So unit ml tukar yang kecil, tukar ke unit yang besar liter, kena bahagi. Okay, ingat kecil ke besar bahagi 1000. Okay, 0.250 liter. Tekan kalkulator, sepatutnya dapat 7.5 darab 10⁻⁻4 unit mol. Seterusnya masukkan bilangan mol yang diperolehi tadi ke dalam formula mol. Molar mass telah dicari sebanyak 101.1 gram per mol. Oleh itu, final answer is 0.758 gram. Don't forget the unit. Unit insist. Jumlah keseluruhan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 4. Markah pertama, insert unit for formula of molarity. And then the mole of KNO3. Okay, next, insert value for formula of mass, molar mass, and then the final answer. Okay, so total mark 4. Pop quiz 2. State the temperature, pressure, and molar volume of gas under condition of room temperature and pressure. Okay, nyatakan suhu, tekanan, dan isi padu molar bagi gas yang wujud dalam keadaan suhu bilik. The answer is 29 degrees Celsius or 298 Kelvin, 1 atmosphere,
24.0 liter per mol or 24.0 decimeter cube per mol. Soalan yang keempat dengan peruntukan markah sebanyak 15 dipecahkan kepada dua soalan 10 dan 5. Soalan 4A, kita telah diberikan persamaan kimia yang seimbang antara reaktan CaF2 dan H2SO4 sebanyak 75 gram dan 63 gram. Produk yang terhasil adalah HF dan CaF2. Fokus kita dalam soalan ini adalah produk HF. Determine limiting reactant and excess reactant. Jadi pelajar perlu tentukan siapakah limiting reactant, siapakah excess reactant antara kedua-dua bahan tersebut. Apabila kita diberikan maklumat tentang mass, kita boleh mencari mol bagi suatu bahan dengan menggunakan formula mol sama dengan mass bahagi molar mass. Mass telah diberikan dalam soalan. Molar mass pula kita boleh rujuk ke dalam senarai pemalar AR yang telah diberikan. Dengan merujuk kepada senarai pemalar yang diberikan, molar mass bagi kalsium adalah 40.0 gram per mol, fluorin 19, hidrogen 1, sulfur 32.1, oksigen 16.0. Soalan minta kita cari jenis reaktan. Okey, pertama pelajar perlu faham tentang limiting reactant. So, reaktan penghad adalah suatu bahan yang digunakan sepenuhnya dalam suatu tindak balas kimia dan menghadkan penghasilan produk. Untuk excess reactant adalah yang sebaliknya. Okey, jadi ada pelbagai kaedah untuk menentukan limiting reactant. Salah satunya adalah menggunakan kaedah ARCT. Available mole merujuk kepada mol yang sedia ada ataupun mol yang diberikan dalam soalan. Required mole merujuk kepada mol ratio yang kita perolehi secara teori daripada perkadaran ataupun persamaan kimia yang seimbang. Compare mole membandingkan mol, kita akan membandingkan mol antara available versus required mole, dan kesimpulan untuk types of reactant, jenis reactant sama ada limiting reactant ataupun excess reactant. Langkah pertama, available mole. Pelajar perlu cari mol bagi kedua-dua reaktan tersebut. Mol bagi CaF2 dan H2SO4 menggunakan formula mass bahagi molar mass. Berdasarkan maklumat mass yang diberikan dalam soalan, available mole adalah 0.807 untuk CaF2 dan 0.765 untuk H2SO4. Seterusnya adalah required mole, mol yang diperlukan. Kita akan buat perbandingan mol, kita akan merujuk persamaan kimia yang seimbang. Kita akan membandingkan mol antara reaktan dan reaktan sahaja. Berdasarkan tindak balas kimia yang seimbang tersebut, 1 mol reaktan CaF2 bertindak balas dengan 1 mol H2SO4. Pelajar boleh memilih sama ada ingin membandingkan H2SO4 di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Dua-dua kaedah ini akan mendapat jawapan required mole yang sama. Oleh itu, sekiranya CaF2 yang sedia ada available hanya sebanyak 0.807, mol bagi H2SO4 adalah sebanyak nilai bawah bahagi nilai atas darab nilai tepi. Dalam kes ini, 0.807 bahagi 1 darab 1 kebetulan dapat 0.807 mol H2SO4. Untuk langkah yang ketiga, membandingkan mol available versus required, pelajar perlu berhati-hati. Pastikan mol yang dibandingkan itu adalah required mol bagi H2SO4. Mol bagi available H2SO4 adalah 0.765 mol, manakala untuk required adalah 0.807 mol. Oleh itu, daripada nilai tersebut didapati available mol adalah kurang daripada required. Jadi, mol yang sedia ada kurang daripada mol yang diperlukan. Sepatutnya ada mol sebanyak 0.807, tapi yang ada hanya sebanyak 0.765. Oleh itu, H2SO4 adalah limiting reactant. Oleh itu, kita pergi kepada langkah terakhir, conclusion, type of reactant, jenis reactant. Limiting reactant adalah H2SO4, manakala excess reactant adalah CaF2. Okay, maksudnya H2SO4 akan digunakan sepenuhnya dalam tindak balas ini, manakala CaF2 akan ada lebihan
jumlah. Peruntukan markah adalah sebanyak 4 yang akan diberikan kepada available mole. Betul kedua-duanya satu markah. Required mole berdasarkan mole ratio. Perbandingan available ataupun needed mole versus required. Dan types of reactant, limiting reactant and excess reactant. Soalan kedua adalah tentang how many grams of HF can be produced. Berapakah jisim HF yang terbentuk? Jadi HF adalah produk. Okay, so apabila soalan minta kita cari gram ataupun jisim, kita boleh kaitkan dengan formula mole mass bahagi molar mass. Okay, mass yang ingin dicari, molar mass tak ada masalah, boleh rujuk dalam senarai pemalar yang diberikan. Okay, untuk mole kita akan perolehi menerusi stoichiometry ataupun mole ratio. Kita akan membuat perbandingan mole antara limiting reactant dan juga produk. Kenapa limiting reactant? Sebab limiting reactant lah yang menentukan berapa banyak produk yang terbentuk. Kita mulakan dengan merujuk kepada persamaan kimia yang seimbang. Based on equation, 1 mole of H2SO4 produce 2 mole hydrogen fluoride. Jadi berdasarkan tidak balas kimia ini, 1 mol H2SO4 akan menghasilkan 2 mol hydrogen fluoride. Oleh itu, sekiranya kita ada sebanyak 0.765 mol H2SO4 sahaja. So, mol ini adalah available mol yang telah dicari dalam soalan sebelum ini. Oleh itu, nilai bawah bagi atas darab tepi dapat 1.53 mol HF. Seterusnya, kita akan guna maklumat mol HF ini untuk dimasukkan dalam formula ini, formula mass, iaitu mol darab molar mass. Mol 1.53, molar mass adalah 1.0 untuk hidrogen tambah 19.0 untuk fluorin. Jadi, jumlah keseluruhan 30.6 gram. Dari segi pemarkahan, 3 markah diperuntukkan. Pertama adalah untuk mole ratio, kedua mole untuk produk dan ketiga mass untuk produk berserta unit. Unit insist, unit adalah wajib. Soalan yang ketiga adalah tentang percent yield. Diberikan actual yield sebanyak 26.2 gram. Okey, kita mulakan dengan target kita bagi soalan yang ketiga adalah percent yield, peratus hasil. Yield adalah hasil. Formulanya adalah actual yield over theoretical yield darab 100. Yield di sini kita boleh masukkan sama ada mol ataupun mass. Dalam soalan kita ini kita akan rujuk yield dalam bentuk mass kerana diberikan actual mass. Actual mass diberikan sebanyak 26.2 gram, manakala theoretical yield telah kita cari dalam soalan yang kedua iaitu sebanyak 30.6 gram. Darab 100, tekan kalkulator, sepatutnya dapat 85.62%. 85.62%. Dapat 2 markah yang diperuntukkan di sini iaitu untuk memasukkan nilai yang betul dan final answer dengan persen. Soalan 4B adalah tentang mengimbangkan persamaan redox dalam medium berasid ataupun dengan kehadiran ion H+. Imbas semula tentang redox reaction yang terdiri daripada oxidation and reduction. Redox terdiri daripada tindak balas pengoksidaan dan penurunan. Untuk tindak balas pengoksidaan melibatkan bahan buang elektron, manakala penurunan bahan terima elektron. Dari segi nombor pengoksidaan pula, untuk tindak balas pengoksidaan bahan akan meningkat nombor pengoksidaan, manakala untuk proses penurunan bahan tersebut nombor pengoksidaannya akan menurun. Untuk mengimbangkan persamaan redox, langkah pertama adalah mengasingkan tindak balas umum ini kepada tindak balas separuh, oxidation and reduction. First,
Divide into two half fraction. Bahagi kepada dua persamaan separuh, oxidation and reduction. Persoalan seterusnya adalah bagaimana kita ingin mengenal pasti bahan apakah yang mengalami pengoksidaan dan bahan apakah yang mengalami penurunan. Cara yang mudah adalah dengan merujuk kepada oxidation number. Contoh untuk klorin, sebelum tindak balas, nombor pengoksidaannya adalah sebanyak 0 dan selepas tindak balas, nombor pengoksidaannya adalah negatif 1. Di sini kita dapat lihat berlakunya penurunan nombor pengoksidaan daripada 0 kepada 1. Oleh itu, tindak balas ini adalah tindak balas penurunan. Untuk sulfur pula, didapati berlakunya peningkatan nombor pengoksidaan sebelum tindak balas positif 2, selepas tindak balas positif 6. Oleh itu, sulfur mengalami pengoksidaan. Okay, jadi, kaedah ini adalah kaedah yang agak tepatlah untuk menentukan manakah bahan yang mengalami pengoksidaan dan penurunan. Kita perhatikan sahaja nombor pengoksidaan tersebut sama ada meningkat ataupun menurun. Selepas mengenal pasti, kita akan kelaskan spesies tersebut kepada oxidation and reduction reaction. Berdasarkan nombor pengoksidaan tadi, S2O3 2- dioksidakan kepada SO4 2-, manakala Cl2 diturunkan kepada Cl-. Seterusnya adalah imbangkan jumlah atom kiri dan kanan sama banyak kecuali oksigen dan hidrogen. Maksudnya dalam situasi kita sekarang, kita kena pastikan sulfur dan klorin kiri kanan sama banyak dan tutup mata sekejap untuk oksigen ataupun hidrogen. Okey, kita tengok untuk tindak balas oxidation, sulfur di sebelah kiri ada sebanyak 2, sebelah kanan ada 1, jadi darab dengan 2. Cukup sulfur. Untuk reductions, klorin sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1 sahaja. Oleh itu, darab dengan koefisien 2. Seterusnya adalah imbangkan oksigen dan hidrogen. Kita lihat di sini ada oksigen sebelah kiri sebanyak 3, sebelah kanan hanya ada sebanyak 4 kali 2, 8. Jadi sebelah kiri 3, sebelah kanan 8, bermaksud sebelah kiri tak cukup sebanyak 5 oksigen. Apabila tidak cukup oksigen, kita perlu tambah oksigen menerusi molekul air kerana dalam H2O ada oksigen. Oksigen yang tak cukup adalah sebanyak 5. Oleh itu, kita akan tambah 5 H2O. Sekarang, di sebelah kiri kita telah cukup oksigen, tetapi kita ada tambahan hidrogen sebanyak 10. Sebelah kanan tindak balas tiada hidrogen. Oleh itu, kita akan tambah hidrogen ion sebanyak 10. Sekarang bilangan hidrogen telah cukup, kiri 10 hidrogen, kanan 10 hidrogen. Seterusnya adalah reduction reaction. Okey, kita tengok untuk reduction reaction tidak terlibat oksigen dan hidrogen tiada. Jadi inilah persamaannya. Okey, langkah seterusnya adalah mengimbangkan charge kiri dan kanan. Cara untuk mengimbangkan charge adalah dengan mengenal pasti berapakah bilangan mol elektron yang terlibat. Okey, daripada definisi untuk tindak balas oxidation dan reduction, kita faham oxidation berlaku apabila bahan buang elektron. Oleh itu, elektron akan berada di sebelah kanan tindak balas, manakala untuk reduction, bahan terima elektron. Oleh itu, elektron akan berada di kiri tindak balas tersebut. Cuma kita tak tahu berapa molkah yang terlibat. Untuk mengetahui berapakah bilangan mol elektron yang terlibat, kita akan kaji berapakah charge bagi kiri dan kanan tindak balas tersebut. Kita mulakan dengan oxidation. Charge bagi H2O, neutral molecule adalah 0. Untuk S2O3 2-, negatif 2. Untuk SO4 2-, negatif 2 times 2, negatif 4. Okey, untuk H+, ion, positif 10. Okey, di sini kita dapat lihat di sebelah kiri persamaan jumlah charge adalah sebanyak 0 tambah negatif 2 adalah negatif 2. Manakala sebelah kanan, kita hanya ada sebanyak negatif 4 tambah 10 sebanyak positif 6. Oleh itu, positif 6 nak jadi negatif 2, ianya memerlukan berapa
charge negatif, ia akan memerlukan 8 charge negatif supaya mendapat charge negatif 8. Jadi, negatif 4 tambah 10 tolak 8 akan dapat negatif 2. Mol elektron yang terlibat adalah 8 elektron. Samalah juga untuk reduction reaction. Apabila kita kaji charge, klorin ion sebelah kanan negatif 1 darab 2 negatif 2. Okey, jadi untuk sebelah kiri, klorin Cl2 adalah kosong. Oleh itu, di sebelah kiri charge kena samakan dengan sebelah kanan negatif 2. So, memerlukan charge sebanyak negatif 2, iaitu melibatkan elektron sebanyak 2. Okey, cek semula untuk oxidation di sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan pun total charge adalah negatif 2. Untuk reduction sebelah kiri negatif 2, charge-nya sebelah kanan pun adalah negatif 2. So, jadi sekarang persamaan half fraction ini telah seimbang dari segi bilangan atom kiri kanan, dari segi bilangan charge kiri dan kanan, dan juga dari segi mole of electron. Okey, seterusnya adalah seterusnya kita boleh gabungkan oxidation dan reduction untuk mendapatkan overall equation. Tetapi syarat untuk menggabungkan oxidation dan reduction, terlebih dahulu kita perlu pastikan bilangan mol adalah sama bagi kedua-dua tindak balas. Dalam situasi kita sekarang, bilangan mol tak sama kerana oxidation 8 elektron, reduction 2 elektron. Oleh itu, kita perlu samakan bilangan elektron tersebut dengan darab reduction equation kepada 4. Okey, persamaan baru bagi reaction adalah seperti ini. 8 elektron tambah 4 klorin, produk 8 chloride ion. Okey, seterusnya kita akan menggabungkan. Jadi sekarang kita dapat lihat bilangan mol elektron telah sama kiri dan kanan sebanyak 8. Jadi akan dicancelkan. Seterusnya kita akan gabungkan persamaan tersebut. S2O3 minus plus 4 klorin plus 5H2O. So, jadi ada 3 reaktan dekat sini dan produknya adalah sulfate ion 2SO4 minus plus chloride ion plus 10H plus. Markah 5 diberikan pertama untuk tindak balas oxidation yang seimbang, kedua adalah untuk tindak balas reduction yang seimbang, yang ketiga adalah darab 4 untuk menyamakan bilangan mol elektron, yang keempat adalah cancel mol elektron, yang kelima adalah overall equation. Pop quiz 3. State which one represents the limiting reactant. Yang mana satukah mewakili reaktan penghad. Jadi berdasarkan situasi ini, kita dapat lihat antara reaktan nitrogen dan oksigen. Okay, walaupun hidrogen diberikan sebanyak 6 mol lebih banyak daripada nitrogen 3 mol. Tapi selepas produk terbentuk, 4 mol amonia terbentuk, reaktan hidrogen telah digunakan sepenuhnya. Kita tengok after reaction 0 mol, tiada lagi baki. Oleh itu, memandangkan hidrogen telah digunakan sepenuhnya dalam tindak balas dan dia menghadkan berapakah produk amonia yang terhasil, hidrogen adalah limiting reactant. Soalan kelima adalah peruntukan markah sebanyak 11 dan dipecahkan kepada soalan A, B, C dan D. Soalan 5A 1. State Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same 4 quantum number. Okey, jadi prinsip ini menyatakan bahawa mustahil ada 2 elektron di dalam suatu atom mempunyai set quantum number yang sama. Set quantum number di sini merujuk kepada NLMS. Soalan kedua, sketch 2s and 3pz orbitals. Orbital 2s, S di sini merujuk kepada bentuk sfera, sphere. Jadi, untuk melukis bentuk orbital, kita perlu ada paksi terlebih dahulu. Paksi tersebut adalah paksi X, paksi Y dan paksi Z. Seterusnya, pelajar perlu lukis orbital sfera tersebut. Jadi, kalau dalam bentuk 2D, buat circle sahaja, buat sahaja bentuk bulatan. Seterusnya, pelajar perlu padam paksi yang berada di tengah. Seterusnya, jangan lupa untuk label orbital tersebut iaitu orbital 2s.
Seterusnya lukisan orbital 3PZ. P di sini merujuk kepada bentuk dumbbell yang mempunyai dua kelopak. Pertama, pelajar perlu lukis part C, X, Y, Z. Dan seterusnya kita akan lukis dumbbell tersebut di atas target part C iaitu Z. So, dalam situasi ini, Z adalah part C yang menegak ini. Seterusnya, kita perlu padam part C yang berada dalam orbital tersebut. Seterusnya, jangan lupa label orbital tersebut sebagai 3PZ. Markah diperuntukkan untuk definisi bagi prinsipal sebanyak 1, lukisan 2S yang lengkap dan lukisan 3PZ yang lengkap. Reminder, kita imbas semula tentang bentuk-bentuk orbital. Untuk L sama dengan kosong ataupun orbital S hanya ada satu orientation sahaja dengan bentuk orbitalnya adalah sfera dan saiz orbital adalah bergantung kepada N. Semakin tinggi N, semakin besarlah saiz orbital tersebut. Sebagai contoh, orbital 3S sferanya lebih besar berbanding orbital 1S. Seterusnya untuk L sama dengan 1 ataupun orbital P dengan bentuk dumbbell ataupun dua kelopak, orbital ini mempunyai 3 orientasi iaitu sepanjang part CX, part CY dan part CZ. Dan seterusnya adalah orbital dengan nilai L sebanyak 2 ataupun orbital D. Secara umum, orbital D berbentuk clover leaf ataupun 4 kelopak. Dan terdapat 5 orientasi untuk orbital D iaitu antara part CYZ, antara part CXY, antara part CXZ dan sepanjang part CX dan part CY dan sepanjang part CZ. Bentuk Z square adalah berbeza iaitu dia seolah gabungan dumbbell dan juga ring. Selain itu, pelajar juga perlu faham bahawa setiap orbital hanya mampu muat 2 elektron sahaja. Okey, dalam spin yang berbeza. Opposite spin. Soalan ketiga, give a set of quantum numbers for an electron in 3p orbital. Berikan satu set quantum number iaitu N, L, M, S bagi satu elektron yang berada dalam orbital 3p. 3p di sini, angka 3 di depan merujuk kepada nilai L dan abjad P di belakang merujuk kepada nilai L. Oleh itu, jawapannya adalah N sama dengan 3, L, orbital P nilai L-nya adalah 1. Okey, M pula bergantung kepada L, bermula daripada negatif L sehinggalah kosong dan positif L. Tapi pelajar perlu pilih satu sahaja. Seterusnya adalah spin number S. Ada dua nilai sama ada positif half ataupun negatif half. Pelajar pilih satu sahaja. Pelajar juga boleh pilih untuk menjawab kesemua kebarangkalian. Jadi jumlah keseluruhan kebarangkalian set quantum number ada sebanyak 6. Tetapi pastikan ada istilah OR. Ini bermaksud satu elektron ini hanya boleh mempunyai salah satu set quantum number sahaja. Sekiranya pelajar terletak istilah N ataupun simbol N, ini sama sekali tidak dibenarkan. Soalan yang keempat, state the quantum numbers L, M of the 3D XY orbital. Jadi soalan minta kita kenal pasti apakah nilai L dan M bagi orbital 3D. Jadi ingat, angka di depan merujuk kepada N, angka di belakang merujuk kepada L. Oleh itu, L adalah, untuk orbital D, nilai L adalah 2. Untuk nilai M bermula daripada negatif L, kosong sampai positif L. Jadi pelajar ada 5 kebarangkalian sama ada nak jawab negatif 2 atau negatif 1 atau... Oleh itu pelajar ada 5 pilihan sama ada negatif 2 atau negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2. Soalan B, susun orbital-orbital ini mengikut susunan peningkatan tenaga.
Okey, kita imbas semula. Soalan ini sebenarnya adalah tentang aplikasi akhbar prinsipal. So, jadi menurut prinsip akhbar, elektron akan diisi di dalam orbital dengan tenaga yang terendah terlebih dahulu dan diikuti orbital-orbital yang lain mengikut susunan tenaga meningkat. Dan susunan yang dicadangkan oleh akhbar adalah seperti ini, bermula daripada orbital 1s, 2s, 2p, 3s dan seterusnya. Oleh itu, jawapan adalah seperti berikut. Untuk orbital 3dxy dan 3dyz, kita akan letakkan simbol koma kerana kedua-dua orbital tersebut adalah degenerate orbital. Degenerate orbitals adalah orbital dengan tenaga yang sama. Soalan 5C, diberikan 3 set quantum number mewakili 3 valence elektron. Jadi elektron valence yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, so kita kenal pasti sekarang kedudukan ketiga-tiga valence elektron ini. N3, L0. So L0 di sini merujuk kepada orbital S. Okay, L1 di sini merujuk kepada orbital P. Okey, oleh itu elektron valence yang pertama akan duduk dalam orbital 3s, elektron yang kedua pun dalam orbital 3s, elektron yang ketiga akan duduk dalam orbital 3p. Imbas semula tentang valence elektron. Elektron valence adalah elektron di petala yang terluar ataupun petala yang paling hujung dan elektron ini akan terlibat semasa pengikatan kimia. Oleh itu, dalam situasi kita di sekarang, ada 3 elektron di petala paling luar di dalam orbital 3s sebanyak 2 dan orbital 3p sebanyak 1. Oleh itu, electronic configuration adalah bermula daripada 1s2, 2s2, 3s2, 3p. Oleh itu, electronic configuration bermula daripada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Stop. Orbital diagram pula adalah seperti berikut. Peruntukan markah sebanyak 2, satu untuk electronic configuration, yang kedua untuk orbital diagram. Soalan 5D minta kita cari electronic configuration ataupun SPDF notation bagi atom titanium dan juga ion titanium dengan proton number sebanyak 22. Proton number 22 bermaksud titanium atom mempunyai elektron sebanyak 22. Oleh itu, kita akan susun 22 elektron mengikut akhbar bermula daripada orbital 1s sebanyak 2 dan berikutnya. Cek tambah semua elektron sepatutnya cukup 22. Inilah electronic configuration bagi atom titanium. Untuk ion pula, memandangkan titanium mempunyai charge sebanyak 2 positif, ini bermaksud atom titanium telah kehilangan elektron sebanyak 2. Oleh itu, configuration yang baru adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2. Dua elektron tersebut akan dibuang daripada orbital yang terluar iaitu 4s. Dua markah. Markah pertama adalah untuk configuration atom titanium. Markah kedua adalah configuration untuk ion titanium. Quiz 4. Write the set of quantum number for an electron in 5s orbital. Tuliskan satu set quantum number bagi satu elektron dalam orbital 5s. Jawapan, n equals to 5 L0 M0 S plus half or negative half. Pelajar boleh pilih sama ada beri satu set ataupun beri kedua-dua dan ada istilah OR. Soalan 6, peruntukan markah adalah sebanyak 5. 5 markah ini dipecahkan kepada soalan A dan soalan 6A. Diberikan jadual untuk elemen V sampai Z dan juga electronic configuration bagi setiap unsur tersebut. Soalan pertama, kenal pasti unsur yang berada dalam kumpulan yang sama dan nyatakan kumpulan tersebut. Jadi kalau kita tengok daripada configuration ini, elemen yang berada dalam kumpulan yang sama adalah V. Kalau kita lihat configuration, ia adalah group 2. Okey, W adalah group 17, X adalah group 10, Y adalah group 17, Z adalah group 18. Oleh itu, jawapannya adalah elemen W dan
Y. Group 17. Group 17. Next, has a noble gas configuration when forming ion with a positive 2 charge. Okey, mempunyai susunan gas adi apabila membentuk ion dengan charge sebanyak positif 2. Bermaksud atom tersebut kehilangan 2 elektron. Jadi kita cuba buang 2 elektron daripada setiap atom. Contoh untuk V, bila kita buang 2 elektron, kita dapati tiada lagi orbital S tersebut dan yang tinggal hanyalah configuration untuk neon. Jadi jawapannya adalah V. Untuk unsur-unsur yang lain, apabila kita buang 2 elektron, ianya tidak akan mendapat susunan elektron seperti gas adi. Seterusnya soalan yang ketiga, has highest ionization energy. Okey, untuk unsur yang mempunyai tenaga pengionan yang tinggi, bermaksud ia mempunyai saiz yang terkecil. Okey, jadi bila kita kaji saiz, didapati sekarang kita nak kenal pasti elemen manakah yang mempunyai saiz yang terkecil. Jadi kalau kita tengok Y dan Z kita dah tolak tepi sebab saiznya besar, okay? Dan juga X melibatkan sehingga aras tenaga 5 dan 4. Okay, jadi yang tinggal yang berentap sekarang adalah V dan W pada period 3. Oleh itu, kita tengok pula dari segi kedudukan grup. Okay, jadi across period from left to right, kita tengok kedudukan grup 2 di sebelah kiri, grup 17 di sebelah kanan. Jadi dari segi size, seperti yang telah kita bincang dalam kelas sebelum ini, unsur di sebelah kiri bersaiz lebih besar berbanding dengan unsur di sebelah kanan. Oleh itu, jawapannya adalah W. Markah diberikan 3 untuk setiap jawapan yang betul. Ya, apabila atom sodium kehilangan elektron untuk membentuk ion positif, jejari atomnya berkurang. Berikan sebab kepada situasi ini. Jadi soalan ni dia tanya, kenapa atom sodium apabila buang elektron saiznya mengecil apabila membentuk ion positif? Jawapannya adalah apabila satu elektron dibuang daripada atom sodium, ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan kadar tolakan antara elektron-elektron. Oleh itu, daya tarikan antara nukleus dan baki elektron tersebut semakin kuat. Oleh itu, awan elektron akan mengecut. Markah di sini diberikan untuk reduce electron-electron repulsion. Markah kedua adalah tentang the strength of attraction, kekuatan daya tarikan yang kuat. Antara siapa? Antara nukleus dan remaining electron. Soalan ketujuh mempunyai peruntukan markah sebanyak 11 yang dipecahkan kepada soalan A dan soalan B. Soalan 7A diberikan Kc sebanyak 7.5 dan persamaan seimbang bagi reaktan NO2 yang bertukar menjadi produk N2O4. Kedua-duanya dalam fasa gas. Asalnya 2 mol reaktan iaitu NO2 telah dimasukkan ke dalam satu bekas dengan isi padu 2 liter. Kemudian tindak balas pun bermula dan soalan minta kita cari concentration, kepekatan bagi kedua-dua reaktan dan produk pada masa equilibrium. Okay, memandangkan mol initial, mol asal telah diberikan, oleh itu kita boleh mencari molarity. Okay, 2 mol bahagi volume dapat 1 mol per liter atau 1 molar. Ini adalah initial mol bagi reaktan NO2. Seterusnya, untuk mengenal pasti concentration pada equilibrium, kita minta bantuan ICE table. Okey, so jadi concentration di sini melibatkan reaktan dan produk. So reaktan kita adalah NO2, produk kita adalah N2O4. Initial concentration seperti yang dikira tadi, asalnya NO2 ada sebanyak 1 molar. N2O4 produk tidak terbentuk lagi, oleh itu nilainya adalah kosong. Change, perubahan berlaku. Semasa perubahan, pelajar perlu faham bahawa jumlah reaktan akan semakin berkurang dan jumlah produk akan semakin bertambah. Reaktan berkurang diwakili dengan operasi tolak, produk bertambah diwakili dengan operasi tambah. Ini berlaku untuk forward reaction.
Seterusnya, change tersebut diwakili dengan unknown X yang bergantung kepada koefisien. Untuk NO2, koefisiennya adalah 2, jadi tolak 2X. Untuk produk, koefisiennya adalah 1, jadi tambah 1X. Setelah perubahan berlaku, sampai satu tahap, tindak balas tersebut akan mencapai keseimbangan. Oleh itu, ia akan mempunyai nilai seperti berikut: 1 tolak 2X, 0 tambah X sama dengan X. Inilah molariti bagi reaktan dan produk pada masa equilibrium namun dalam bentuk unknown. Oleh itu, tugas kita sekarang adalah menyelesaikan unknown X. X boleh diselesaikan kerana kita telah diberikan maklumat tentang Kc. Oleh itu, pertama kita akan buat expression Kc. Okey, untuk mencari Kc, concentration produk bahagi reaktan. Okey, product N2O4 power of 1, no need to write the 1, and then reactant, concentration reactant, NO2, power of coefficient 2. Okay, Kc given 7.5. Okay, so remember Kc only apply for concentration at equilibrium. So untuk memasukkan nilai bagi Kc, kita perlukan kepekatan pada masa equilibrium. Dan sekarang kita telah ada untuk N2O4 adalah sebanyak X kuasa 1, manakala untuk NO2 adalah 1 tolak 2X kuasa 2. Seterusnya, pelajar perlu selesaikan operasi ini sehingga dapat quadratic equation. Sepatutnya pelajar dapat quadratic equation seperti ini dan seterusnya tekan kalkulator, pelajar sepatutnya dapat 2 nilai X. Seterusnya pelajar hanya boleh pilih satu nilai X sahaja. Cara untuk memilihnya, kita akan masukkan nilai X1 dan X2 ini masing-masing ke dalam persamaan concentration pada masa equilibrium. Contoh kita uji pada NO2, 1 tolak 2X, didapati untuk X1, 1 tolak 2 kali 0.647 akan dapat jawapan negatif. Ini adalah tidak logik kerana tiada concentration yang negatif. Oleh itu, jawapan X1 diabaikan. Apabila diuji dengan nilai X yang kedua, 1 tolak 2 kali 0.386, kita akan dapat jawapan yang positif. Oleh itu, nilai X2 ini diterima. X2 0.386 akan diterima dan oleh itu molariti bagi NO2 adalah sebanyak 0.228 molar dan untuk N2O4 adalah sebanyak 0.386 molar. Pastikan ada unit. 9 markah diperuntukkan. Markah pertama adalah pengisian ICE table yang betul. Kemudian expression Kc, masukkan nilai Kc, persamaan kuadratik, nilai X yang diterima dan concentration untuk kedua-dua reaktan dan produk pada masa equilibrium. Jumlah keseluruhan markah adalah 9. Soalan 7B, untuk tindak balas kondensasi bagi molekul air pada masa keseimbangan. So, diberikan persamaan H2O gas kepada H2O liquid. Soalan pertama, write expression for Kp. Tuliskan expression untuk Kp. Jadi, ingat baliklah. Kp adalah pemalar keseimbangan bagi tekanan. Jadi untuk tekanan yang terlibat hanyalah fasa gas sahaja. Liquid tidak terlibat. Okey, kerana only gas can exert pressure. Hanya gas sahaja yang boleh menghasilkan tekanan. Oleh itu, expression Kp adalah seperti berikut. Kp sama dengan pressure produk, di mana produk kita sekarang tidak terlibat, oleh itu dia malar diwakili dengan angka 1. Pressure product over reactant. So, jadi reactant kita pressure H2O, dia punya koefisien adalah 1. Jadi tak perlulah tulis power of 1. Inilah jawapan. Seterusnya adalah karakteristik at equilibrium. Jadi soalan minta satu sahaja.
Okey, apabila tindak balas kondensasi ini telah mencapai keseimbangan, apakah ciri-cirinya? Okey, jadi sebenarnya ada 3 jawapan. Pelajar boleh pilih salah satu, sama ada rate of forward reaction equals to the rate of reverse reaction, ataupun concentration of reactant and product remain unchanged over time, ataupun reaction quotient Q equals to equilibrium constant K. Jadi, ciri-ciri keseimbangan yang pertama adalah kadar tindak balas ke hadapan sama dengan kadar tindak balas ke belakang. Yang kedua, kepekatan reaktan dan produk kekal tidak berubah sepanjang masa yang tertentu. Okey, dan yang ketiga adalah Q sama dengan K. Q adalah pemalar pada bila-bila masa dan K adalah pemalar pada masa keseimbangan. Okey, jadi markah di sini ada 2 sahaja untuk expression KP dan untuk salah satu karakteristik at equilibrium. Pop quiz 5. Decomposition of calcium carbonate produce CO2 and CaO. The type of equilibrium achieved is homogeneous or heterogeneous. Okey, jadi jawapan heterogeneous equilibrium. Kerana kalsium karbonat dalam fasa pepejal apabila terurai ia akan menghasilkan dua produk iaitu CaO dalam fasa pepejal dan CO2 dalam fasa gas. Memandangkan reaktan dan produk mempunyai fasa yang berbeza iaitu solid dan gas, oleh itu jenis keseimbangan yang dicapai adalah heterogeneous equilibrium. Soalan ke-8 dengan peruntukan markah sebanyak 11 dipecahkan kepada soalan A dan soalan B. Soalan 8A diberikan satu persamaan kimia yang seimbang, reaktan amonia dan oksigen, produk adalah nitrogen dan H2O. Soalan minta cari differential rate equation dan juga diberikan maklumat tentang rate untuk water iaitu 0.81 molar per second. Okey, soalan minta kita cari rate bagi amonia dan juga rate bagi nitrogen. Pertama, tulis differential rate equation. Okey, untuk penulisan differential rate equation, pertama istilah yang wajib ada adalah rate equal. Okey, untuk reaktan pertama ammonia NH3. Jadi kita kena ingat apabila tindak balas berlaku, reaktan akan semakin berkurang, produk akan semakin bertambah. Oleh itu, pengurangan itu diwakili dengan simbol negatif. Kemudian 1 per koefisien. Kalau kita tengok untuk ammonia, koefisiennya adalah 4. Oleh itu 1 per 4. Kemudian D merujuk kepada perubahan. Perubahan apa? Kepekatan reaktan iaitu amonia. Per dengan D, perubahan siapa? Perubahan masa. Samalah juga untuk reaktan dan produk yang berikutnya. Okey, untuk produk pula, pastikan ada simbol positif. Inilah differential rate equation bagi persamaan ini. Seterusnya, kita diberikan maklumat tentang rate formation of water. Okey, so formation produk jadi positif. D untuk water telah diberikan iaitu sebanyak 0.81 molar per second. Pertama, soalan minta cari untuk amonia. Amonia adalah reaktan. Jadi, kita akan kaitkan D per dt bagi amonia. Yang kita nak cari, kita akan kaitkan dengan water yang telah diberikan. Okey, tulis semula. Perkara yang kita nak cari selalunya kita akan letak sebelah kiri. Okey, seterusnya kita akan masukkan nilai. Target kita adalah formation untuk amonia sahaja. Oleh itu tiada 1 per 4. Okey, jadi di sebelah ini 1 per 6 darab dengan rate water telah diberikan 0.81 dan darab dengan 4 per 1 ataupun 4. Selesaikan, dapat jawapan 0.54 molar per second. Unit insist, unit wajib. Seterusnya adalah rate formation of nitrogen. Jadi kita akan kaitkan D per dt untuk nitrogen yang ingin dicari dengan D per dt untuk water yang telah diberikan dalam soalan.
Okey, target kita adalah formation untuk nitrogen sahaja. Jadi tiada 1/2 tersebut kita akan gerakkan di sebelah kanan equation. Maksudnya 1/6 darab dengan rate water diberikan dalam soalan 0.81 darab dengan 2/1 ataupun 2. Jadi tekan kalkulator sepatutnya dapat final answer 0.27 molar per second. Unit insist. Okay, jadi kalau kita tengok peruntukan markah adalah sebanyak 5. Markah pertama adalah overall differential rate equation. Markah kedua perkaitan antara rate ataupun d/dt amonia dengan water, dan final answer wajib berserta dengan unit. Dan markah ketiga adalah untuk d/dt bagi nitrogen dan water. Okey, dan final answer berserta unit wajib. Okey, dari segi peruntukan markah ada 5. Okey, so markah pertama untuk penulisan keseluruhan d/dt differential rate equation. Markah kedua adalah untuk perbandingan rate antara amonia dan juga water, dan juga final answer pastikan ada unit. Okey, markah yang ketiga adalah perbandingan antara rate bagi nitrogen dan juga water. Okey, dan kemudian final answer wajib ada unit. Okey, jadi semuanya 5 markah. Soalan 8B diberikan persamaan kimia yang seimbang antara reaktan HgCl2 dan C2O4. Diberikan data eksperimen, maklumat tentang kedua-dua reaktan tersebut dan rate. Soalan minta kita cari rate law ataupun penulisannya wajib ada istilah rate sama dengan kemudian K rate constant, kepekatan reaktan bahan dikuasakan dengan order. Untuk rate constant ataupun K. So jadi kita selesaikan A dahulu. Untuk menyelesaikan rate law ataupun rate equation, kita perlu tulis dahulu rate law yang umum. Contoh, rate sama dengan K, concentration reaktan ada 2. Pertama HgCl2, kuasakan order tak tahu jadi wakilkan unknown. Untuk reaktan yang kedua, oxalate ion pun tak tahu ordernya, jadi kita wakilkan dengan unknown. Seterusnya, untuk menyelesaikan X dan Y tersebut, tadi kita dah set, ini adalah X, ini kuasa Y. Oleh itu, contoh kalaulah kita nak selesaikan X. Contoh kita nak selesaikan X, so kita akan pilih nilai Y yang sama. Concentration Y, reaktannya adalah sama. Contoh, kita tengok X, Y yang sama. Contoh ni 0.45 dengan 0.45 daripada eksperimen yang kedua dan eksperimen yang ketiga. Oleh itu kita boleh bandingkan rate law eksperimen 2 dan eksperimen 3. Tak kisahlah eksperimen 2 bahagi 3 ataupun eksperimen 3 bahagi 2 akan dapat jawapan yang sama. Jadi daripada expression ini kita dapati K boleh di-cancel. Dan Y juga bahagi dapat 1. Oleh itu, kita selesaikan rate bahagi rate dapat 2. 0.164 bagi 0.082 dapat 2 kuasa X. Oleh itu, X adalah 2 sama dengan 2 kuasa X ataupun 2 kuasa 1 sama dengan 2 kuasa X. Oleh itu, X adalah 1. So, first order for HgCl2. Next. Sekarang kita nak selesaikan Y pula. Untuk menyelesaikan Y, kita akan pilih pula nilai X concentration HgCl2 yang sama. Jadi dalam situasi ini, kita dapati eksperimen 1 dan 2 mempunyai nilai concentration yang sama. Seterusnya kita akan membandingkan rate law bagi eksperimen 2 dan eksperimen 1. Terpulanglah nak bahagi 1 bahagi 2, 2 bahagi 1 akan dapat jawapan yang sama. So nilai K boleh di-cancel dan juga untuk nilai bagi X. Rate bahagi rate akan dapat nilai 9 dan untuk 0.45 bahagi 0.15 akan dapat 3 kuasa Y. Oleh itu, untuk menyelesaikan Y, 3 kuasa 2 sama dengan 9, sama dengan 3 kuasa Y. Oleh itu, Y adalah 2. So,
So, it is second order reaction for reactant C2O4 2 minus. In conclusion, the rate law is rate equals to K concentration HgCl2 power of 1, no need to write, and then concentration of C2O4 2 minus power of 2. Okey, seterusnya untuk soalan B. Untuk menyelesaikan rate constant, kita perlu rujuk rate law dahulu. Okey, jadi seterusnya pelajar boleh ambil mana-mana nilai daripada data eksperimen, sama ada eksperimen 1, 2, 3 dan 4, semuanya akan mendapat jawapan K yang sama. Okey, contoh saya ambil eksperimen 1, rate-nya adalah 3.2, 10 negatif 5 sama dengan K. Okey, concentration HgCl2 adalah 0.164 kuasa 1 darab dengan 0.15 kuasa 2. Oleh itu, selesaikan K sepatutnya dapat 8.67 10 kuasa negatif 3. Okey, jawapan K wajib ada unit. Okey, jadi macam mana kamu nak kena pasti unit? Okey, saya tunjuk contoh macam mana kita nak tahu unit bagi K. Okey, rate unitnya adalah molar per second. Okey, kita masukkan unit dalam rate law. Okey, molar per second bagi rate sama dengan K. Okey, kemudian HgCl kuasa 1. Okey, kemudian C2O4 konsentrasinya akan kuasa 2. Oleh itu, K sama dengan M kuasa 3. So, K sama dengan MS negatif 1 bahagi M kuasa 3, dapatlah jawapan. Okey, 1 tolak 3, negatif 2. Okey, kemudian negatif 1. So, inilah unit bagi K. M kuasa negatif 2 per second. Okey, dari segi pemarkahan, markah yang pertama adalah untuk penulisan rate law yang umum. Markah yang kedua adalah penyelesaian bagi order untuk HgCl2. Markah yang ketiga adalah penyelesaian order untuk C2O4 dan markah yang keempat adalah untuk rate law yang lengkap. Okey, dua markah lagi adalah untuk masukkan nilai dalam rate law dan markah yang kedua adalah final answer bagi K unit insist berserta dengan unit yang betul. Kertas soalan tamat. Sekian sahaja dari saya. Harap perkongsian ini memberikan manfaat buat semua pelajar. Terima kasih.